Aiman Zulkarnain. Dan saya Ellie Arifin. Dalam The Alpha Channel. Yap, dan hari ini kita ada tetamu istimewa yang kita terbangkan jauh dari Zimbabwe. Yes, ini dia Armada Amar. The Alpha Channel, di manakah Joe Jumbo? Joe Jumbo. Jambulnya di mana? Jumbo-nya di mana? Okey, Amar. Sihat ke? Sihat Ili, sihat Thank you. Thank you dah Ah. sudi datang di sini. Okey. Terima kasih atas jemputan. Okey. Saya memang cari alasan untuk keluar rumah. Yang penting SOP jaga. SOP jaga. Yang ini Setengah SOP yang perlu dijaga. Kalau kita rapat, SOP bila kita dah berkahwin. kau yang macam asal. Boy. Tak, Amar dapat ceria kan? Amar memang selalu macam ni ke? Macam ni. So kalau seharian tu rasa rugi bila kita tak spend Tak payah lenggak sangat. Bawah sikit. Kadang-kadang wahyu ke atas. Dia kalau diri ni tak dipenuhi dengan aura positif, susah nak carry diri sini macam mana kita nak melalui kehidupan seharian kan. Kalau kita macam monyok ke fikir pasal masalah akan ada, masalah tak akan hilang ganti. Tapi kau tak alien lah macam tu. jalan je lah. Happy je. Happy je. Walaupun berapa tahun lepas? 3 tahun lepas kenangan manisku dan dia. Lama tak? Lama. Lama. So during that macam mana survive? During that Tak, sebelum Okay, sebelum. kita ke Okay. arah itu. Sebelum Okay. ke arah itu kita nak tahu dulu projek terbaru Amar. Sekarang ni tengah berlangsung satu projek drama episod bersama Sabri Yunus, Arah Sabri Yunus berjudul Tanya Sama Pokok yang sedang dimainkan di Astro Warna. Lepas tu ada beberapa penggambaran bersama dengan Upi Zami untuk channel Awesome TV. Oh, director kita? Oh, job macam ni ya? Dengan dia terima kasih Bopi kena percayai saya. Dia kat situ. So kebanyakan yang lain pula nothing much. Cuma banyak spend time di rumah ataupun banyak spend time untuk workout, getting fit. Sebab kadang-kadang diri sendiri ni target untuk nak jadi one of the action. Jadi The Rock. The Rock tak boleh. Memang tak boleh sebab sasa dia besar sangat. Tapi kita teringin mana satu hari nanti boleh jadi macam Hairul Azrin kan. Jadi action filmnya fighter kan, movie actor, action filmnya. Apa kau nak cakap ni sebenarnya? Aku nak jadi Hairul Azrin lah saya cerita. Azrin lah. Punya lah payah. Makan gula ni dulu. Elef balik. Okey. Okey. Amar. Okey. You banyak involve dengan macam pelik lah UI. Tak kau aku je Lali. Tak, lah kecoh lah. Kau banyak involve dengan orang-orang teater kan? Macam Sabri Yunus. Teater dan aku rasa banyak involve dengan orang-orang belakang tabi. Contoh Maksudnya? macam contoh Sabri Yunus dan kebanyakan orang tak tahu. Aku tak banyak kawan-kawan yang artis tau. Banyak kawan-kawan yang jenis macam director, jenis macam director sebab kadang-kadang bagi aku satu benda yang seronok dengan diorang ni, kita nak belajar pasal pemikiran diorang. Okey, wow. Pemikiran apa yang boleh dibawa yang kadang-kadang kita sebenarnya kita tak tahu. Industri kita ni it's about life lah. Kalau kita nak berkawan dengan artis dia nanti sibuk, tak pakai Gucci ke? Aku bosan lah benda macam tu. Tak boleh, sebab tu aku ambil pendekatan untuk aku banyak lepak dengan orang-orang yang banyak berfikir. Dia budak terhibur. Lepas tu macam kurang cakap. Cute lah. Tak tengah tunggu ni nak tanya. Tanya. So Amar dulu pernah kena ban 3 tahun lepas kan? Okey. Sorry. Betul. Okey, tak apa, teruskan. Mengalami fasa yang sukar. Okey. Mengalami fasa yang sukar. Tak apa. Dah terima dah. Tak apa. Berita. Okey, silakan. Lepas tu? So, macam mana Amar face that situation? Saya rasa mula-mula saya face dengan satu ketakutan. Sebab benda tu tiba-tiba banyak benda-benda yang negatif yang menyelubungi kan. Menyelubungi? Contohnya saya dapat contoh death threat. Dan contoh email, DM, Death threat? death threat. Jenis yang memang dahsyat lah. Yang saya sendiri pun kalau saya kongsi kan saya rasa macam benda dah lepas, so mana nak kongsi. Ceritalah. Dalam contoh macam dalam email macam cakap, aku jumpa kau, aku bunuh kau. Sampai tahap macam tu Aku jumpa kau, aku bunuh family kau semua. Lepas tu jenis
Jenis-jenis memang teruk punya. Memang email yang teruk, memang DM yang teruk. Dan tak ada ambil tindakan apa-apa? Nak ambil tindakan pun fikir balik, Tak guna layan. malas nak kita Panjangkan. panjangkan. So better saya sendiri, saya mengakhiri benda tu. So saya rasa kalau kita nak memanjangkan, banyak proses, banyak benda lagi yang kita nak lalui. So saya macam tak apalah, saya layan satu persatu. Tapi dalam erti kata nak melayan satu persatu tu, sedikit sebanyak mungkin saya mengalami masalah stres, masalah tension, mungkin yang membawa orang kata mini depression lah. Tapi nak kata saya depressed teruk pun mungkin teruk, tapi saya fikir ada orang di luar sana yang depression dia lagi teruk. Saya anggap macam okey, tak apa, ini ujian untuk aku hadap je. Mungkin ada satu proses pembelajaran lah ketika waktu sukar. Okay, sebelum kita kupas lanjut Okey. pasal benda tu, aku nak tanya, kita tahu situasi yang kau kena ban tu disebabkan sebuah program tu. So, skrip tu sebenarnya dibuat oleh scriptwriter atau kau sendiri yang ad-lib? Aku rasa mungkin saya tak sedar time tu, aku rasa aku Terlalu excited? mungkin aku spontan tu. So, benda Macam tu- dirasuk tiba-tiba je? Mungkin dalam orang kata kita nak menjual pantun tu, kita cuba menjual. Dalam arti kata kadang kita mungkin tak sedar. Dan kita secara tak sedar, aku rasa melakukan kesilapan itu. Aku rasa aku tak, kalau kesalahan kita tahu kita buat salah. Kesilapan kita macam tak sedar. Yalah. So kita mungkin masa tu Kau aku dipukau ketika itu? tak tahu lah. Mungkin masa tu nak cuba memenuhi tuntutan kerja dan aku cuba Deliver dengan keadaan yang spontan. Mungkin terjadi benda je. Sebelum ni pernah kena? I mean, benda keadaan macam kau terlepas cakap ke apa ke, pernah? Terlepas cakap tak ada rasanya. Okay. Tapi yang aku pelik, macam production punya side, itu live ke recording? Itu recorded. Recorded. Tapi kenapa diorang tak boleh edit out atau buat balik? Atau diorang tak aware benda tu? Nak kata aku nak bagi pendapat pun aku tak tahu, sebab aku tak terlibat di post production So SOP dan apa benda yang benda-benda prosedur yang selepas tu aku tak tahu. So kalau mungkin diorang yang lebih arif, sebab aku percaya stesen TV ke atau mana-mana production adalah lebih arif. So sepatutnya diorang lebih peka. Dan kalau diorang rasa mungkin apa yang tak patut mungkin boleh dibuang. Mungkin ada pengampang dan gatekeeper yang lebih bijak boleh buat macam mungkin tak patut kita turunkan. Pengampang Tu apa? Pengampang kalau kita dalam bahasa Meskom macam gatekeeper lah. Maksudnya ada yang kita kena lalui orang-orang tu. Maksudnya kita dah lalu daripada director pergi ke brand manager. Pengampang. Okay. Tapi selepas kau kena dekat social media? Aku kena di social media. So daripada situ pihak berkuasa ambil tindakan lah. Production cakap apa? Production masa tu pun kita orang macam bila benda tu sebenarnya benda tu adalah tayangan kali keempat. Repeat lah, show. Repeat kali keempat. So from production side pun aku tak berani nak kupal lanjut lah. So benda bila dia dah jadi dan dia jadi sekarang. 3 tahun 3 tahun lepas benda tu terjadi pada aku masa hari ke 20 baru lepas kahwin. Why? 20-24 hari lepas kahwin masa tu. And then berapa lama kau kena ban? Ban Lama? Masa lama macam susah nak keluar TV ya. Diorang cakap berapa lama kau kena ban? Ada duration apa lagi? Duration tu dia tak ada yang dia letak macam duration. Okay, Amar akan digam selama 9 bulan ke apa. Tak, duration tu tak ada. Selagi macam masalah tu tak selesai lagi, dia akan segitulah. Selesaikan masalah macam mana? Mungkin dari sudut undang-undang, sebab kita pergi ke undang-undang benda tu. Okey. Selama 2 tahun contoh aku pergi ke mahkamah untuk nak menyelesaikan masalah tu. Okey. So sepanjang tu kadang-kadang adalah yang kadang-kadang production inside macam susah nak ambil aku sebab mungkin takut. Isu dan takut benda-benda tu masih lagi berlarutan. Masih lagi jadi benda tu. Ya. So kau turun naik mahkamah lah during that during that 2 hours 2 years punya period. Lama. Sampai settle. Tapi kau survive macam mana? Nasibnya masa aku kerja Hot FM. Okey. So masa walaupun Hot FM tak gam? Hot FM sebab aku bukan buat kesilapan di radio. Kat TV. Di TV. Tapi alhamdulillah, thank you to Hot FM, dia memberikan ruang untuk aku masih lagi berdiri di belakang tabir. Mungkin tak boleh muncul di depan, tapi aku ambil satu inisiatif untuk belakang tabir. Aku banyak belajar untuk buat skrip, buat promo, buat iklan untuk production, radio production pula. So lepas tu di GAM
tak boleh on air selama 5 bulan aku rasa. Lepas tu dah boleh on air balik lah. Oh ya. 5 bulan juga Tapi masa kau kena gam tu, family cakap apa? Family cakap apa Aku rasa aku tak fikir sangat pasal family. Sebab family Dia faham lah. Dia faham lah. Tapi apa aku fikir masa tu diri aku. Okay. Sebab it goes back to me lah. Uh-uh. Family ke apa, bagi aku it goes back to me, how I handle myself. Macam mana aku handle benda tu. Dan Alhamdulillah semuanya okey. Apa yang kau belajar daripada situ? Belajar apa kadang kita kena, aku rasa dalam industri kita ni kita kena be more aware. Dan kita kena lebih peka. Dan kita kadang-kadang don't trust people so much. Lepas tu kita kadang-kadang momen-momen macam ni yang kita boleh tahu okay, siapa kawan, siapa lawan. Siapa kawan betul-betul hargai kau, siapa yang lawan yang jenis tiba-tiba kau rasa dia lawan tapi sebenarnya kau okey tak? Ya 8 tahun baru kontak balik. Ya, appreciate. Yang cari bila perlu. Lah tak ada kena-mena. Kita buat pasal apa ni? Tak tahulah. Pasal Okay, lepas tu? tu lah aku rasa aku ambil daripada sudut kemanusiaan. Kan daripada sudut kerja kita mesti bekerja. Dari sudut kemanusiaan tu lah aku cakap kita kena lebih peka. Aku rasa kadang-kadang jangan percaya sangat orang. Dan apa yang kita buat dalam kerja kita pun kita kena double check. Kadang-kadang kita tak sedar tapi jangan kadang-kadang terlepas kita macam kena. aku tadi lah kan. Ni aku cakap dia kena ban. Tak adalah, okey je soalan tu. Sian dia insecure. Okay, macam mana, siapa, okay, first job kau after 3 years? First job aku after, tak adalah maksudnya 3 tahun tak ada keluar. Tapi aku rasa Hot FM mesti ada lagi. Lepas habis Hot FM aku dapat buat satu sitcom dengan Syuk Datuk AC Dekat mana? Port Raya dekat TV3. So lepas tu gradually sikit tapi susah nak lepas lah. Ya. Susah nak lepas. Channel station TV TV3 okey. Apa nak kata lah. Tapi tu dah TV3 lah tu kan. TV3. Astro masa tu memang Astro tak masa tu payah. belum lagi. Tapi lepas tu aku dapat masuk ni Musical Award Superstar. Okay. Dia Ah. gradually sebab benda ni kadang-kadang orang tak tahu, tak disclose kan. So gradually tu aku rasa makin okey. Dia tak banyak macam dulu. Tapi dia sikit-sikit tu makin datang. Benda tu melibatkan lawak kau. Kan? I mean, isu tu melibatkan lawak yang datang daripada kau sebab kau buat lawak benda tu. So apa yang kau nampak untuk make an improvement terhadap lawak kau selepas itu? I mean, ialah yang kau belajar lah supaya kau boleh improve. Aku rasa it goes back to content lah. Apa-apa pun komedi ke lawak ke, it goes back to content. Kena ada sensitivity. Kita kena peka dengan semua benda. Kadang-kadang kita rasa benda tu tak menyinggung atau menyentuh hati perasaan seseorang, tapi kita take it as a whole. Yang kadang-kadang mungkin 100 orang ada 2 orang akan terasa bila kita buat macam ni. So kebanyakan benda yang konten yang kita nak buat komedi pun kadang-kadang tersekat. Biar tersekat tapi dia nampak kita intelligent lah dia punya komedi dan kita nak sentuh. Sebab kita punya komedi pun, comedy sense kita pun mungkin tak sebesar mungkin orang luar. Yang di mana contoh kalau Amerika dia selamba boleh kutuk Trump ke apa. So tak apa, kita maybe Malaysia is going forward to that. Tapi sekarang ni untuk sesiapa saja, aku rasa bukan untuk pelawak ke untuk apa ke. It goes back to yang frontliners punya, contoh macam host ke apa kan. Kita kena be more aware. Betul. So Ahmad, during this MCO ada effect tak kerja? Affected aku rasa bukan aku saja. Semua orang affected. Especially contoh macam kalau kita ada event ke yang kita boleh buat orang-orang yang so memang affected. Tapi aku rasa kalau kita rasa kita affected, orang luar lagi affected. Dan ada orang luar yang lebih lagi yang memerlukan ekonomi yang lebih baik daripada kita. Lepas tu kadang-kadang bagi aku, bila kita dah berada dalam industri ni, satu benda kita kena belajar lah jadi bijak. Maksudnya bijak dalam pengurusan kewangan ke apa kan. Sebab kita ada ruang untuk kita nak jadi macam tu. Kerana kita dapat show duit 3,000 je, 3,000 besok dia dah habis dah. Kita tak pandai nak menyusun, Nak manage. sebab kita tahu ada orang di luar sana yang lebih sakit. So sekarang rasa lebih bijak? Lebih bijak Makan kismis banyak? mungkin. Makan kismis. Okay, selepas isu itu, adakah Amar mengalami depression yang teruk ataupun dia ada jumpa pakar ke atau siapa yang
your support system atau siapa yang akan nasihatkan you Oh, okay. live Masa dia tak ada depression throat pun tapi mengalami stres yang tinggi kan. Aku rasa support system aku masa tu kebanyakan family lah. Family, wife. Lepas tu rakan-rakan yang memang baik gila babi. Yang datang rumah lepak dengan sekarang. Dia bukan kita nak orang tahu pasal kita punya masalah tau. Kadang kita kena borak dengan orang yang untuk take things off that issue. Contoh kita borak benda kita fikir stres. Ni orang datang tanya lagi kita stres. Kita nak orang borak yang kalau kita dapat pergi mancing kan, benda-benda yang seronok yang take from jauh-jauh dari kita. Aku kebanyakan support system aku banyak bagus kat situ. Sebab bila kita go deeper, kita rasa kita lagi stres. So tapi bila diorang datang, diorang lepak dan borak-borak pasal benda yang tak ada kaitan, aku rasa banyak bantu dari sudut aku rasa untuk menenangkan diri. Menenangkan diri, macam mana nak go forward, macam mana nak hidup hari demi hari kan. Sebab benda tu dah jadi dah. Benda tu dah jadi. So macam mana kita nak bergerak ke depan? Kalau kita bergerak ke depan, contoh kau tanya lagi. Sorry, Amagia balik sekarang. Macam tu. So hari-hari kalau lepak dengan orang yang seronok, aku rasa seronok. Tak ada terfikir pasal benda tu. So benda tu dah jadi dah. Dah kun fayakun dah jadi dah. Apa yang jadi. So kira kau dah betul totally move on from that thing lah. From that issue. But bila sekarang orang nak ambil kau bekerja, adakah orang macam bagi tahu macam yelah macam dia macam ni bagi tahu kau Amar nanti make sure jangan cakap in a way kau akan throwback juga isu lama tu tau. Setakat ni tak ada lah. Aku rasa setakat ni lepas yang aku bekerja tu aku bekerja dengan orang-orang bijak. Yang tak perlu pun nak bagi tahu. Dia tahu kita dah belajar. So dia tak pernah bagi tahu aku pun tak perlu bagi tahu dia. Cakap aku pun tak perlu nak awarekan dia. Cakap jangan risau. Aku takkan buat. So benda-benda macam tu aku fikir tak apa. Aku seronok punya berada di industri, aku bekerja dengan orang-orang yang bijak. Aku tanya tau, masa benda tu berlaku, aku macam macam mana keadaan Amar bila menghadapi benda tu, sebab itu adalah period nasi. Kan? So bila period nasi kau rely on that thing, kau hilang tiba-tiba. So kau lost, tak tahu nak buat apa. So macam mana you cope with that? I mean instead of kau cakap kawan-kawan datang tu, yourself, your inner self. Dalaman. Maksudnya dalaman dari sudut nak mengatasi masalah kewangan kamu. Everything. Stres semua tu. Aku rasa inner aku we go back to God lah. Sometimes kita masalah kita manusia tu lah kita. Bila kita happy kita lupa. Tapi bila kita sedangkan dia memang setiap masa memang dia ada dengan kita. So aku rasa masa itu is a way inner peace tu datang bila dapat lepak rumah dan dapat tenangkan masa, habiskan masa dengan keluarga. Yang benda yang tak hektik kan. Kadang-kadang kehidupan kita ni hektik tu. Yang buat kadang-kadang kita punya decision making kita pun hektik. Lepas dapat rumah, dapat jaga 5 waktu tu pun dah seronok. Bagi aku inner peace tu datang dari situ sikit demi sikit. So itu adalah hikmah yang kau dapat lah. Yang kau terlalai sekejap. Mungkin kan? Mungkin dan mungkin kadang-kadang aku jumpa orang bijak mungkin cakap okey mungkin ketika itu adalah untuk nak mengangkat darjat. Tapi kalau betul okey. Tapi bagi aku itu mungkin adalah proses penyedaran untuk aku. Proses mengajar. Mungkin kita tak tahu lagi 5 tahun berjadi dekat kawan-kawan lain, so aku boleh okey jangan risau, sebenarnya dari sudut kita undang-undang kita boleh guide kawan-kawan. Dan other than that, I mean activity ke apa ke? Aktiviti banyak pergi Muay Thai pun. Masa tu Aku baru start aktif ke dah lama dah? Masa tu aku dah start. Tapi aku rasa masa tu aku pick up gila babi lah Muay Thai. Pergi Muay Thai je. So aku punya testosteron aku tu memang pergi ke situ je. Aku tak fikir Testosteron. pantai hormon aku pergi ke situ je. So selama 3 tahun sebab tu lah kau start aktif Muay Thai tu? Aku start aktif Muay Thai. Lepas tu keseronokan aku nak macam kita seronok tu benda kan. Time tu lah nak pergi beli suara Muay Thai. So benda-benda tu buat aku lupa tau pasal benda-benda masalah. Keseronokan yang benda hobi yang baru tu yang buat macam okey ada benda yang kita boleh buat benda lain untuk kita lupakan benda masalah. Sebab masalah dah ada dah. Masalah terjadi dah. Tak lagi kita nak lari dah. Okey, satu lagi benda. Okey. Selepas isu tu, dalam masa yang sama, duration tu juga, ni sensitif sikit ada kan benda ni macam bukan fenomena, dia macam aku boleh cakapkan benda tu macam kind of syndicate lah. Yang kebanyakan artis-artis lelaki
tersebarnya video-video lucah. Amar antara orang salah seorang yang pernah terpalit dengan benda tu. Kan? How do you overcome with that kind of situation? Maksudnya dia macam back to back kat kau. Tak nak kata. Lalu je kot. Dan kita tahu kita kenal diri kita sendiri. So itu je lah aku rasa. Depression tak ada ataupun pergi jumpa pakar ataupun anxiety ke atau anything yang related to mental illness pernah berada dalam kehidupan Amar tak? Tak ada. Tak ada. Bagi aku we are our own master of ourselves kan. Aku rasa kalau kita tak pandai nak overcome masalah diri kita sendiri, susah sebab kita yang hidup di muka bumi ni. Betul. Itu lah. Kalau kita hidup, mati kita dalam kubur kita seorang juga. Macam tu lah. Betul. Wife cakap apa?